Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi ilmu nakli dan ilmu akli. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah SWT. Di atas izinnya dapat kita bersama-sama berkumpul secara maya bagi menjayakan majlis pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan USIM 2021. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada bahagian hal ehwal pelajar BHEP sebagai peneraju bagi majlis pada hari ini. Walaupun dalam keadaan pandemik dan norma baru, BHEP mampu menganjurkan sambutan Bulan Kebangsaan bagi menunjukkan warga USIM mempunyai jati diri dan semangat patriotisme yang tinggi terhadap tanah air kita yang tercinta. Syabas. Sedar tidak sedar, sudah 2 tahun berturut-turut kita meraihkan Bulan Kebangsaan dalam keadaan pandemik COVID-19. Tema Hari Kebangsaan 2021 masih kekal, iaitu Malaysia Prihatin seperti tahun lalu dengan sambutan secara maya bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Jika kita melihat kepada sejarah, sambutan Hari Kebangsaan secara perhimpunan besar, negara kita juga telah beberapa kali membatalkan sambutan Bulan Kebangsaan. Seperti insiden misteri kehilangan pesawat MH370 dan tragedi MH17 ditembak oleh peluru berpandu sebagai tanda berkabung pada tahun 2014. Kita juga pernah membatalkan acara kemerdekaan pada tahun 2009 sehingga 2011 sebagai menghormati kesucian bulan Ramadan ketika itu. Namun, kita bersyukur kerana kita masih lagi boleh menyambut kemerdekaan pada tahun ini secara norma baru. Alhamdulillah. Seperti yang dimaklumi, dunia telah mula diserang wabak COVID-19 pada awal tahun 2020. Wabak ini telah menjangkiti 208 juta orang di seluruh dunia yang mengakibatkan kematian seramai 4.3 juta orang. Di Malaysia pula, kes harian menunjukkan angka yang masih membimbangkan. USIM menyokong saranan kerajaan dalam pengambilan vaksin melalui operasi Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega IPT yang telah mula beroperasi pada 28 Jun 2021. Sehingga kini, PPV Mega IPT di USIM telah menyuntik lebih 100,000 dos vaksin dengan purata 3,000 dos sehari dan berhasrat untuk menjadikan sekurang-kurangnya 80% masyarakat dewasa yang mendaftar di Negeri Sembilan mencapai herd immunity. Di kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua kaki tangan frontliners serta sukarelawan yang bersusah payah menjayakan PPV Mega ini. Semoga ikhtiar untuk kita membendung penularan COVID-19 melalui pengambilan vaksin berjaya dan dapat memerdekakan kita daripada ancaman wabak ini. Amin. Dalam diam tanpa kita sedari, telah 64 tahun negara kita mencapai kemerdekaan. Artinya 64 tahun rakyat hidup bebas tanpa disekat sebarang keinginan dan kemahuan. Seumpama anak kecil yang diberi kebebasan mewarnakan buku gambar yang dibeli oleh ayahnya. Begitulah kita bebas mencorakkan langkah dan seterusnya menentukan perjalanan hidup kita di bumi Malaysia yang dicintai ini. Tiada seorang pun umat manusia di mana-mana pelosok dunia ini ingin hidup di dalam kepompong dan disekat dari segala segi. Oleh itu, tidakkah kita harus bersyukur dengan nikmat kebebasan yang dikurniakan oleh Allah SWT ini? Seperti firman Allah SWT yang diulang berkali-kali di dalam surah Ar-Rahman yang bermaksud, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Jelaslah Allah telah mengurniakan sekian banyak nikmat kepada hamba-hambanya. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita menghargai nikmat kurniaan Allah SWT ini? Sudah tentulah dengan cara bersyukur kepada Allah SWT. Nikmat kebebasan dicapai oleh rakyat pada masa kini merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang dikurniakan oleh Allah SWT. Sebagai hamba-Nya yang beriman, kita haruslah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikannya ini.
kedaulatan dan kesentosaan yang melingkari bumi Malaysia kini haruslah kekal dipelihara agar sejarah penjajahan komunis ke tanah Melayu tidak berulang lagi. Perpaduan di antara kaum yang pelbagai di Malaysia ini menjadi tunjang kepada keharmonian dan kesentosaan hidup kita semua. Rakyat sudah mampu bersuara menegakkan pendapat masing-masing. Namun dalam kita mentuturkan kata-kata, haruslah kita sentiasa berhati-hati agar tidak terjerat diri kita sendiri di kemudian hari. Bak kata pepatah, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Bukan sahaja tutur kata kita yang harus dijaga, malah segala tindak tanduk kita juga haruslah bersandarkan kepada akal fikiran dan bukannya bersandarkan kepada emosi. Ayuh, marilah kita menghargai erti kemerdekaan dengan mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Marilah kita ketepikan perbezaan politik kepartaian dan bangkit bersama membina semangat sehati sejiwa dalam menempuh segala dugaan dan rintangan tanpa perasaan curiga. Semua anggota masyarakat perlu memantapkan perpaduan dan kerjasama demi kesejahteraan bersama di sebuah negara yang bernama Malaysia. Ingatlah, bukan mudah untuk mencapai kemerdekaan dan mereka juga bukan bererti bebas melakukan sesuatu suka hati tanpa batasan peraturan undang-undang dan etika. Marilah kita renung sajak kemerdekaan hasil nukilan Allahyarham Osman Awang ini. Bertajuk Tanah Air Menjelang Kemerdekaan. Engkau tanah air, pemilik perut yang berbudi, penampung hujan, penyedut sinar mentari. Lahirlah anakmu dari semayan petani. Engkau ibu murni dengan jasa abadi, berdetik di denyut nafas kami, kerana kita satu sama dipunyai. Telah kau rasa segala seperti kami dalam nyeri perang dadamu dibongkar besi. Di mana-mana wajahmu tak pernah mati. Tapi begitu sejarah hidup zaman berzaman pernah merangkul pahlawan kemerdekaan. Mereka sujud dalam kaku mohon perlindungan. Bukankah dengan kasih dan harapan kau tenggelamkan mereka dalam dakapan, di mana bunga ganti nisan bertaburan, negara baru di atas rongga jantungmu akan tertegak bertapak dalam kebebasan. Cinta antara kita wahyu dari Tuhan. Dengan berakhirnya sajak tadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan sambutan bulan kebangsaan USIM 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.